Okay, ada tak dekat FB? FB live. Wafi left. Coffee left? Ha. Dah kenapa pula tu? Tim Selangor ah? Sekejap, dia bagi. Kenapa dia tak tegur? Sorry lah, ada makhluk pula masuk. Wait, okay, boleh. Okay. Dekat FB dah ada, FB dah ada habis. Aku rasa dah ada ni. Ya. Link tu belum tinggal ni loading lagi. Abang kena monitor je page ni. Sabar saya. Okey juga. Aku rasa dah ada ni. Dah seminit lebih lah. Alright, okay. Ya Allah. Siap ada acap kat situ tu. Power live ni. Jangan main jap. Okay, baik. Dalam pertama sekali kita buka intro macam biasa lah kan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis yang turut serta dalam sesi live pada hari ini, mewakili tim Selangor ni. Dan seterusnya kepada semua partisipan yang join kita pada hari ini, audience yang join kita, baik dekat Zoom ataupun dekat live Facebook sendiri. Baik, jadi pada hari ini tanpa membuang masa lagi, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan tu boleh through dekat comments lah macam biasa kan. Okay. Basically tim Selangor ni adalah satu company, satu inisiatif kerajaan negeri Selangor sejak 2017. So basically tim Selangor ni dia ditubuhkan untuk benda-benda yang berkait dengan program-program yang berkait dengan masyarakat dan juga komuniti lah kita boleh katakan. Dan dengan cara ni dapatlah melahirkan program-program yang mereka tim Selangor buat ni dapatlah melahirkan tanggungjawab komuniti yang bertanggungjawab. Itulah kita punya long term kan. Baik, jadi kita mungkin boleh bagi peluang lah kepada kedua-dua panelis untuk perkenalkan diri masing-masing dulu. Kita dengar kita Pak Isa, silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Faiz. Itu je lah. Bawa. Buat. Okey, tak apa. Terus pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Wafi. Mungkin anda boleh panggil saya Wafi. Saya lebih mesra lebih selalu berada di platform video. Jadi mungkin anda pernah bertemu saya di mana-mana channel YouTube. Itulah saya. Okay. Jadi seperti yang kita mungkin ada yang maklum, ada yang tak maklum. Kedua-dua panelis kita ni adalah mereka yang sangat biasa bekerja dengan komuniti dan biasa juga bekerja. Tak clear. Apa dia? Biasa bekerja, kita claim sikit kan, biasa bekerja dengan komuniti. So basically tajuk kita pada hari ini adalah tajuk-tajuk yang seperti mana dijalankan oleh satuan-satuan debat se-Malaysia. Puasa tanpa bazar adalah satu tajuk yang bersifat perlambangan, yang mana sepatutnya puasa ini adalah satu perkara yang bersifat sosial kan. Maksudnya bila kita cakap pasal puasa je mesti ada benda-benda yang berkait dengan sosial, yang kita aktiviti-aktiviti sosial yang kita jalankan, seperti tarawih, qiyam, lepas tu apa, iftar berjemaah, sahur berjemaah pun ada kan. So kita nak katanya bagaimana pada peringkat sekarang ni perintah PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni memberi impak kepada sosial kita kat Malaysia pada hari ni. So mungkin kita boleh mulakan dengan Hafizul Faiz dulu. Apa pandangan anda tentang social culture ataupun pembudayaan sosial di Malaysia pada hari ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur, tim Selangor khususnya dan juga Hani sebagai moderator kerana menganjurkan satu bual bicara atau forum yang kita bincangkan secara terperinci tentang bagaimana kita melihat puasa pada tahun 2020. Puasa pada tahun 2020 dan juga puasa pada tahun 1441 Hijrah.
satu kali pertama dalam sejarah kalau kita melihat kali ini kita puasa dengan menggugurkan beberapa elemen-elemen yang kita selalu kaitkan dengan budaya dan juga cara hidup kita berpuasa. Terutama sekali orang Islam ataupun Muslim dari negara-negara yang majoritinya Muslim. Kita katakanlah negara Islam untuk mudah fahamnya. Indonesia, Malaysia, negara-negara Arab, mereka yang sudah pun berpuasa, majoritinya berpuasa, telah melalui satu fasa yang selalu puasa itu ada satu cara yang tersendiri. Selain daripada memenuhi kewajipan hukum dan sebagainya itu, dia telah membentuk satu budaya yang kita panggil sebagai culture yang telah pun jadi simbol kepada bulan tertentu ataupun bulan Ramadan. Tiba-tiba tahun 2020, kita dikejutkan dengan satu tragedi di mana coronavirus ataupun virus corona ini telah pun datang dalam gelombang pandemik yang sangat kita tak jangka. Dan gelombang pandemik ini telah pun menyebabkan beberapa elemen budaya itu terpaksa dikompromisasi. Maksudnya ada beberapa elemen budaya sama ada digugurkan ataupun terpaksa dihapuskan dalam skala kehidupan itu. Ini telah pun diceritakan oleh banyak pihak sebenarnya. Dan ramai orang, terutama sekali Bill Gates sendiri yang sedang sibuk buat vaksin sekarang ni. Dia kata kita kena lupakan segala kehidupan yang telah pun kita hidup selama ini, yang telah pun kita hidup sebelum ini. Maksudnya Bill Gates menceritakan dengan jelas, life and livelihood adalah dua perkara yang berbeza dan kita kena lupakan. Kita utamakan life, nyawa, tapi kita kena lupakan kehidupan ataupun cara hidup kita yang sebelum ini. Orang yang tengah buat vaksin pun dah bagi satu amaran yang sangat tegas dan sangat menakutkan lah. Maksudnya dia kata vaksin yang paling awal adalah tahun depan. Maksudnya itu adalah yang paling awal. Walaupun kita mungkin ada kelonggaran selepas ini, tapi kita terpaksa akui kita akan menghadapi beberapa situasi yang tak dijangkakan lah. Jadi apa yang berlaku apabila COVID datang? Dia telah pun secara tak langsungnya, dia telah pun menyebabkan segala jenis apa yang telah kita buat hari-hari kita ni, rutin kita, regulariti kita terpaksa dikorbankan. Sehinggalah masuknya pada bulan puasa. Jadi ada beberapa elemen puasa orang Melayu, puasa di tanah Malaysia ini, akhirnya terpaksa dikorbankan. Pertama sekali bazar. Sudah tentu kita tak boleh ada bazar kerana ada kontak yang lebih rapat kalau kita pergi bazar. Kemudian yang kedua, kita juga tidak ada program yang bersifat ramai-ramai. Jemaah, solat jemaah tak boleh. Bukan sekadar solat jemaah, tarawih jemaah pun tak boleh, sahur jemaah tak boleh, tazkirah jemaah pun tak boleh. Jadi puasa itu akhirnya tinggal ia daripada satu sosial budaya kepada satu kewajipan semata-mata. Dan ini adalah dua perkara yang sebenarnya, ini adalah hikmahnya sebenarnya. Saya melihat apabila pandemik ini datang, dia terpaksa mengajar kita, mendidik kita untuk melihat puasa bukan hanya sekadar satu faktor sosial budaya ataupun satu adat yang telah kita buat hari-hari ataupun tahun-tahun, tetapi akhirnya ia menjadi satu kewajipan yang bukanlah terletak kepada bazar untuk kita berpuasa, bukan juga terletak kepada solat tarawih jemaah untuk kita berpuasa, tapi akhirnya dia terletak kepada diri sendiri, batang tubuh sendiri untuk buat puasa itu. Dan takkan adalah jabatan agama ke nak pergi tangkap dekat mana-mana kedai ke orang tak berpuasa, sebab tak mungkin benda itu akan berlaku. Dan ini menyebabkan puasa itu kembali dihayati sebagai satu kewajipan individu. Itu yang paling besar sebenarnya. Jadi puasa tanpa bazar ada hikmahnya, ada cermin yang telah pun kalau kita tengok ada pantulan yang kepada kita adalah faktor budaya itu dikecilkan, dihapuskan, akhirnya faktor ibadah yang telah pun dibesarkan. Dan satu lagi mungkin menarik untuk saya fikirkan juga, saya melihat contohnya kita sering kaitkan puasa dengan mengimarahkan masjid. Kita pergi tarawih kan, jadi malam-malam masjid jadi meriah. Mungkin hikmah yang besar apabila puasa tu tidak lagi kita buat dalam cara yang biasa, cara yang normal sebelum ini. Kita ada new normal untuk puasa tahun ini. Akhirnya kita tidak lagi pergi ke masjid. Kerana mungkin kita perlu mengimarahkan rumah sendiri yang telah pun kita tinggalkan selama ini. Mungkin selama ini kita sibuk mengimarahkan masjid, tapi kita terlupa nak mengimarahkan rumah sendiri. Maka tahun ini adalah tahun untuk membawa kita balik ke rumah sendiri, keluarga sendiri, dan imarahkanlah rumah sendiri. Itu adalah setakat pengenalan lah. Minta maaflah kalau panjang sikit, tapi itu adalah pandangan saya berkaitan dengan kesan kepada budaya berpuasa tahun ini. Terima kasih.
Okey. Di peringkat di pandangan Wafi sendiri macam mana pandangan tentang bagaimana PKP ni memberi impak kepada social culture kita atau mungkin keluarga Wafi sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya ataupun ialah saya lah kan. Untuk saya sebenarnya berpuasa tahun ini satu perkara yang amat berbeza. Tapi mungkin dari sudut aspek ibadah, aspek hubungan sosial antara sesama manusia kan. Tahun ni kita tak jumpa ramai orang. Mungkin untuk saya cuma jumpa husband saya je lah. Pusing-pusing rumah ni husband, pusing-pusing rumah ni husband. Tak ada orang lain dah. Okay. Jadi dari situ macam Faiz katakan, kalau sebelum ni kita biasa mengimarah ataupun memakmurkan crowd yang lebih besar, kali ini kita berhadapan dengan crowd yang lebih kecil. Ia bukanlah satu opportunity yang 100% menjadi kesempatan untuk kita merapatkan. Kadang-kadang dia akan menimbulkan kesan-kesan sosial sebab kita hanya bertemu satu manusia ni saja. Kemungkinan untuk kita bergaduh, untuk kita bermasam muka, untuk kita lebih salah faham tu sangat tinggi. Jadi dari sudut hubungan sesama manusia secara face to face, secara real kan, kita menghadapi satu situasi yang kita cuma ada seorang ataupun beberapa orang. Kalau satu rumah tu ada 8 orang, tapi 8 orang tu dia number yang fix. Dia bukan number yang fleksibel macam kita dulu sebelum PKP. Sebelum PKP kalau kita marah dengan mak kita merajuk, kita bolehlah acah-acah lari daripada rumah kan. Kalau kita tak suka kawan kita boleh belah lah pergi Starbucks. Tapi tidak. Kalau sekarang ni PKP, kalau kita bergaduh dengan housemate kita terpaksa stay dalam rumah. Adakah itu akan menjadikan suasana hubungan sosial tu bertambah baik ataupun bertambah buruk? Ia bergantung kepada diri kita dan diri manusia yang kita berinteraksi tu. Jadi dia sangat berbeza dan sebenarnya mencabarlah dari sudut hubungan sosial dengan manusia yang dekat dengan kita dan sekumpulan ataupun setempat dengan kita tu. Dari aspek contoh macam budaya, okey, antara budaya yang ada dalam bulan Ramadan ni, kalau di Malaysia kita ada bazar kan, itu satu benda yang sangat common lah. Tetapi untuk kita memandang Ramadan tahun ni sebagai Ramadan yang tak ada bazar, adakah kurang kemeriahan Ramadan tanpa bazar? Setengah orang kata macam, oh kita akan kurang peniaga-peniaga yang mendapat keuntungan yang membuka lebih peluang pekerjaan kepada orang. Tapi kita ada another alternative. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, most of the Ramadan, tahun lepas punya statistik, makanan yang dibuang oleh rakyat Malaysia satu hari sebanyak 17 tan. 17 tan ke? 17 tan. Juta ke apa Jap tak ingat sebab last year punya statistik kan. 17 tan atau 17 juta tan dibuang, makanan yang dibuang ketika bulan Ramadan. Jadi ia satu pembaziran dan kita tahulah kenapa boleh ada makanan yang terbazir ni. Tak ada orang masak lebih. Okey, tak ada orang masak lebih. Biasanya kita masak ikut portion berapa kepala dalam rumah tu. Bila ada makanan lebih, maknanya kita ambil makanan tu daripada luar. Obviously daripada bazar lah. Okay, kita tak sembang ataupun cerita tentang kenapa kita perlukan bazar, belum lagi. Tapi kesan daripada kita yang terbiasa dengan rutin, kalau untuk saya sendiri, saya hidup dah 26 tahun, dah 25 ataupun 24, 22 tahun ni lah saya hidup dalam keadaan Ramadan ni kita pergi bazar, Ramadan kita pergi bazar. Seolah-olah ia satu rutin, walaupun tak setiap hari tapi ia setiap tahun, setiap kali bulan tu datang kita akan pergi bazar. Dan rutin ni kalau kita perhatikan ialah satu benda yang tidaklah 100% sihat. Rutin ni dia akan membuatkan diri kita sangat biasa, sangat selesa dan kita susah untuk keluar daripada zon yang kita selesa tu. Jadi elok sebenarnya kita tahun ni berubah rutin dengan tidak lagi pergi ke bazar. Bukanlah saya tak support peniaga-peniaga kita, tapi kita akan bincang sekejap lagi kan. Cuma rutin kita yang terbiasa berbelanja secara berlebihan, yang terbiasa untuk fikirkan menuruti nafsu kita, itu satu rutin yang sangat tak sihat dan sangat perlu untuk kita refresh ataupun perbaiki balik. So untuk saya PKP dalam bulan Ramadan ni memang dia mengganggu hubungan sosial. Ada antara kita yang macam saya katakan tadi terpaksa stay, bertahan, endure dengan orang serumah yang kita pun tak tahu macam mana sikap mereka. Dan dari aspek ekonomi, dari aspek sikap kita ataupun
budaya kita. Budaya yang tak baik pun masih budaya kan. Budaya membazir, budaya berbelanja mengikut hawa nafsu. Yang itu kita boleh dapat belajar untuk kekang ketika PKP dilaksanakan dalam bulan Ramadan ni. Itulah secara pendeknya. Pendek ke? Ya tu. Masing-masing memberikan pengenalan yang saya rasa cukup padat lah. Satunya dari sudut bagaimana kita nak resetting balik kita punya budaya sosial. Dan kedua kepada kita punya sosial yang kecil. Dari sudut yang besar pun memberi impak, tapi yang kita yang keluarga kat rumah ni pun memberi impak yang sangat besar juga. Jadi saya suka juga dengan idea tentang bagaimana kita resetting budaya pembaziran dan juga resetting balik adakah keperluan untuk kita imarahkan semula rumah kita yang dah lama terbiar ni kan. Jadi seperti yang kita semua juga sedia maklum, sebenarnya bila tiba-tibanya bulan puasa ni, kita akan selalu bersemangat dengan semangat kekitaan yang mana kita bertukar-tukar lauk. Kadang-kadang kita beli lauk kat bazar tu bukan untuk family kita pun, tapi untuk satu lorong punya rumah. Macam tu lah. Jadi bila sekarang ni bazar dah tak ada ataupun kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita buat sebelum ni dah tak ada, macam mana benda ni memberi impak kepada semangat kekitaan tu khususnya. Mungkin Faiz boleh perjelaskan dulu lah kot sedikit semangat kekitaan tu apa sebenarnya. Susah juga soalannya. Dia ada banyak perspektif tu dekat situ tu kalau kita nak tengok semangat kekitaan itu dalam kerangka yang definisinya secara umum kita boleh belajar sendirilah kekitaan tu wujud kerana apa. Kalau kita nak tengok dalam perspektif yang lebih konteks yang lebih dekat dengan kita, konteks yang bersifat masyarakat yang di Malaysia sendiri, di tempat lain dan juga konteks yang lebih dekat di mana kita membina semangat kekitaan itu dengan bangsa ataupun dengan cara hidup satu-satu bangsa. Itu pun ada satu perspektif yang lain lah. Tapi untuk mudahkan perbincangan kita kali ini, semangat kekitaan ini wujud kerana wujudnya set of norms dan juga set of culture ataupun rutin, kita katakan begitu. Maksudnya bila kita dah ada set itu dan kita lakukannya tanpa terpisah-pisah dengan orang lain, kita lakukan bersama-sama dan perkara itu berulang satu demi satu dan mengambil proses durasi yang sangat lama, maka ia menimbulkan sikap sense of belong kepada tindakan tersebut, kepada satu-satu produk budaya tersebut. Jadi setiap budaya, kalau ikut pandangan beberapa orang, kita ambil Max Weber sebagai contoh, dia melihat budaya itu hanya sekadar nilai. Sebab apa Max Weber cakap macam tu? Sebab beliau yakin kalau kita fokus kepada budaya, kita akan menghilangkan keperluan untuk berfikir, kerana budaya akhirnya akan menyebabkan seseorang itu tak perlu lagi berfikir. Orang pergi bazar bukan kerana nak fikir beli apa dah. Orang pergi bazar sebab suka dengan ramai orang. Jadi kita dah kurangkan elemen berfikir. Ini menyebabkan kita akan beli benda yang tak perlu dan macam saudari Nawafi cakap, nanti kita akan membazir. Jadi akhirnya produk berfikir itu tidak dikedepankan. Itu Max Weber. Manakala beberapa orang yang lain melihat Hegel misalnya, melihat budaya adalah simbol. Kalau kita nak faham satu-satu masyarakat, kita melihat kepada budayanya itu. Dia tak melihat itu adalah satu masalah yang besar, dan ada juga orang melihat ia adalah satu masalah kerana ia tidak dimaneuver dengan baik. Maka dalam konteks ini, semangat kekitaan itu wujud kerana adanya budaya ini. Jadi memang kalau nak kata secara generalnya, adakah hilang semangat kekitaan ketika hilangnya budaya? Secara premisnya itu adalah hipotesisnya. Semakin hilang budaya, maka semakin hilang semangat kekitaan kerana kita berpegang kepada budaya yang kita buat. Namun macam saya balik kepada tonggak kepada perbincangan kita tadi, puasa bukan faktor budaya dan puasa bukan produk budaya. Kita perlu pisahkan puasa dengan budaya tu supaya kita tidak melihat puasa hanya sebagai satu tindakan yang dilakukan oleh orang secara beramai-ramai. Dan ramai orang puasa dalam keadaan dia tak solat. Sebab dia tahu bahawa kalau dia tak puasa, dia rasa janggal. Kalau tak solat, dia tak janggal. Sebab solat sangat bersifat individu gitu kan. Tak ada siapa yang susah lah nak kantoi kalau tak solat kan. Tak sama dengan puasa. Jadi nampak tak, puasa akhirnya jadi satu faktor budaya yang mengurangkan faktor kewajipan itu. Jadi kalau bazar menghilangkan semangat kekitaan, ya sedikit sebanyak kita memang hilangkan semangat kekitaan kita lah.
kebanyakan orang pergi bazar, makanan tu kadang-kadang dia jadi berselisih dengan nak rasa suasana. Macam saya sendiri, makanan tu nombor 2, suasana tu yang kita nak. Makanan tu tak tahu lagi, melainkan ada yang kita dia ni memang sedap, kita nak pergi beli yang tu saja. Memang saya akan pergi untuk tu je lah. Tapi makanan tu dah selalunya jatuh nombor 2. Yang nombor 1, sukalah nak pergi bazar petang-petang. Paling tak ada pun bawa lah RM2 pergi beli air. Sebab kurang-kurangnya ada benda nak beli ataupun beli kuih ke apa ke. Tapi yang kita nak tengok adalah suasana. Dan akhirnya hilang. Tahun 2020 tak ada benda tu. Bazar tak ada, suasana apa tak ada, nak beli air tebu ke apa pun tak ada, selamat tinggal. Kita akhirnya berpuasa dekat rumah sendiri. Yes, hilang semangat kekitaan, tapi ia tak boleh kita tengok dia sebagai satu benda yang negatif semata-mata lah. Banyak benda lain yang telah pun menggantikan semangat kekitaan itu. Akhirnya semangat untuk kita duduk di rumah, untuk kita jaga diri kita, untuk kita jaga kebersihan. Kerana puasa dengan kebersihan tak boleh dipisahkan juga. Dan coronavirus datang pun adalah faktor kebersihan. Kita melihat ini adalah faktor taharah, faktor yang lebih dekat dengan kita. Dan akhirnya saya melihat tak ada bazar, kita pulang kepada satu budaya yang selama ini kita tak terfikir untuk kita buat, iaitu budaya decision making tanpa ada pengaruh suasana dan juga ada pengaruh budaya. Kita decide nak makan apa, kita decide nak masak apa, semuanya kita yang buat. Kita tak perlu bergantung kepada budaya lain, dan itu adalah akan menghasilkan satu konsekuen yang lain lah, yang value yang lain yang akan dibentuk dalam rumah tangga, keluarga, keakraban dan sebagainya. Itulah sikit sebanyak pandangan saya berkaitan dengan semangat kekitaan tu. So kita boleh kata secara konklusifnya adalah kita back to square one lah sebenarnya. Kita back to square one, ya. Mana PKP ni berlangsung. Okay. Bagaimana selepas tempoh PKP ataupun kita tengok 4 hari bulan Mei ni sendiri, Perdana Menteri kita dah announce untuk buka kebanyakan sektor kan, ekonomi dan juga sosial. Bagaimana sebenarnya kita nak retrieve ataupun nak pulihkan semula semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat Malaysia ni? Siapa ni? Saya ke Wafi? Wafi. Baik, terima kasih. Okey, saya sebenarnya suka untuk bawa kita semua kembali mengingati kehidupan seorang banduan. Okay, banduan ni kalau kita perasan, kalau anda biasa tengok drama, filem, kan? Saya seorang peminat filem. Saya suka tengok Escape Plan tu. Bukan Escape Plan je lah, most of the penjara, kita ada satu sel ataupun bilik kurungan untuk duduk seorang je, kan? Dan bila banduan tu dicampakkan ke dalam bilik tu, dia dicampakkan dalam bilik yang tak ada cahaya, tak ada air, tak ada orang, dia seorang saja. Itu sebagai macam ultimate hukuman bila dia ada bad behaviour dalam penjara. Okay. Kenapa para banduan kita sangat benci dengan tahanan sel yang sebegini? Sebab dia akan memusnahkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Okay? Kita akan mula rasa macam alone. Dan fitrahnya kita bukan manusia yang rasa macam itu. Okay lah, kita back to square one, back to Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam minta untuk Hawa diwujudkan? Kan? Sebab Nabi sendiri rasa macam sunyi, rasa tak boleh hidup seorang. Itu nature kita sebagai manusia. Dan bila berlaku PKP, kita ada antara kita yang duduk seorang, kan, stranded. Contoh duduk UIA tapi semua housemate, semua roommate dah balik, 3 hang je kat dalam bilik tu. Macam, apa ni? Macam gitu. So kita akan mula rasa terhakis sikit semangat ataupun terhakis sikit sikap manusiawi ni. Manusiawi ni banyak. Antara perkaranya kita ada rasa empathy, kita ada rasa kasih, kita rasa kita nak kita nak bagi perhatian ataupun kita nak bahasa kasar dia busybody lah dengan hal-hal orang ni. Itu kita manusia. Tapi bila PKP berlaku, tak boleh tidak. Kita ada, macam saya cakap tadi, semangat ataupun nilai manusiawi kita tu ada sedikit terhakis. Sebab kita tak jumpa orang secara dia. Ada orang kalau jumpa pun mungkin jumpa 2 orang je kan. Jumpa seorang, jumpa 2 orang. Ada yang tak jumpa langsung kat rumah, tak boleh keluar apa semua. Jadi kita akan kurang sikit rasa sebagai seorang manusia dan ini akan mendorong kepada kekacauan sosial sebenarnya. Dia taklah kekacauan yang besar tu, tetapi mungkin kalau kita perhatikan sepanjang PKP ni, platform online menjadi bukti betapa terganggunya pemikiran ataupun sikap manusia, netizen di platform, di media. Kita boleh nampak macam-macam isu. Isu ni tak berhenti sepanjang PKP. Semua isu ni berjalan dan
apa yang lebih teruk bila setiap hari kita ada isu, kita bukan tak ada isu, kita ada berita, kita ada tu, kita ada ni. Tapi netizen kita ni sangat ni laju ni, dia punya pergerakan tu dia non-stop, okay. Apa yang menjadikan kita sangat boleh begitu? Ada kebanyakannya bagi hatred comment, kebanyakannya bagi sexism comment. Antara faktor yang saya kira sangat penting ialah sebab orang berani untuk buat begitu sebab dia tak berhadapan dengan kita secara berdepan. Jadi bila kita tak berhadapan dengan manusia, sesama manusia ni tak berdepan, tak face to face, kita lebih senang untuk melontarkan apa yang kita tak suka ataupun melontarkan benda yang negatif. Sebab lepas kita lontar, kita boleh sorok tangan kita tu. Kalau kita fake account, kita boleh sorok. Jadi daripada perkara ni, dalam PKP ni kita lalui banyak sangat perkara ni, daripada bisnes, sosial, pendidikan, semua kita lalui isu ni. Lalui fasa ni, fasa orang secara menggila komen dan meninggalkan mereka punya tapak kaki di platform-platform media ni. Bila benda ni berlaku, bila kita pergi ke fasa PKP, kita dah boleh berhadapan dengan manusia. It is actually a very good start, okay, untuk kerajaan membuka sikit demi sikit. Tapi bukanlah sektor-sektor yang tak berapa nak penting ataupun bahagian-bahagian, sorry lah, macam jogging, sukan, saya tak setuju lah sebab saya rasa macam relax macam itu. Ada lagi yang crucial, misalnya ekonomi kan. Yang ini sangat crucial dan perlu berjalan untuk memastikan negara kita sentiasa bergeraklah ekonominya. Tetapi bila kita buka secara perlahan-lahan, dia akan mula untuk menghakis sifat yang kurang daripada sifat kekurangan manusiawi itu. Kita akan sikit-sikit menerima macam okeylah dah jumpa orang. Jadi kita bolehlah back to ourselves yang dulu tu. Kita boleh menjadi normal macam dulu. Bila kita sikit-sikit jumpa orang. Tapi kalau dia terus drastik, benda-benda yang drastik ni kita tahu dia akan menantijahkan penurunan yang drastik. Jadi mungkin kalau terus arahan PKP ataupun arahan untuk keluar berurusan ni applied kepada semua orang, kita akan keluar dengan keadaan yang masif. Bila kita keluar dalam keadaan masif, apa berlaku kan? Bila kita bersesak-sesak, kita senanglah bergaduh, apatah lagi dalam keadaan kita tidak bertemu antara satu sama lain, lagi senang kita berlaku judgemental kepada orang-orang yang kita baru jumpa ni. Dan saya sebenarnya buat bacaan sikit untuk sekarang kita bukanlah lockdown sebenarnya, kita cuma perintah kawalan pergerakan kan. Tetapi itu pun kita dah rasa macam sesak sikit sebab tak boleh keluar rumah, tak boleh senang untuk bergerak ke sana ke sini, ada kenderaan polis mematikan. Dan ini antara perkara yang berlaku ketika zaman darurat di tanah Melayu dulu. Kita bukanlah berada di zaman darurat, kita bukan dalam fasa lockdown, bukan. Tapi ada satu benda yang sama, ialah mereka pun tak boleh bertemu manusia sesenang macam kita bertemu manusia sekarang. Okay, kita sekarang tak boleh temu macam mana kita nak sebelum ni, sama juga macam orang-orang yang berada dalam keadaan darurat. Sebab tu di awal-awal PKP ni ramai juga orang panik, macam mana nak keluar, nak beli barang, sampailah kerajaan umumkan SOP-SOP yang clear. Apa yang kita boleh ambil daripada darurat ni, waktu darurat dulu, antara inisiatif kerajaan ketika itu ialah untuk buat satu kempen menangi hati dan fikiran rakyat. Kempen ni kerajaan jalankan sebab kerajaan nampak bagaimana pengurungan dalam rumah ketika itu telah menzahirkan atau mengeluarkan satu perasaan yang kita katakan benci antara sesama kaum, ketegangan kaum. Jadi kerajaan keluarkan kempen ni untuk memastikan yang antara kaum ni sudah tak tegang lagi. Dan ini juga antara punca-punca awal kalau tak silap saya lah, bagaimana kelonggaran kerakyatan itu diberikan kepada rakyat tanah Melayu ketika itu. Jadi yang kita ambil iktibar daripada sini ialah dalam waktu mereka di tahun yang dulu tu pun tak boleh ada media sosial, tak boleh ada interaksi secara maya, pun mereka ada ketegangan kaum sebab mereka tak boleh bercakap sesama antara mereka tau. Contohnya saya tak boleh bercakap marah-marah awak, awak tak dengar saya kecam awak macam itu. Itu pun boleh ada ketegangan kaum berlaku. Apatah lagi dalam keadaan, ni saya punya perkiraan, apatah lagi dalam keadaan kita bebas sangat dekat media sosial, kita boleh spark apa je kita nak, kita boleh tulis hatred comment, xenofobia boleh berkeliaran di ruang-ruang online ni. Bagaimana kita nak menanggapi PKP kalau dia habis dan kalau kita boleh keluar secara beramai-ramai?
kemungkinan untuk kita berlaku kasar ataupun berlaku di luar tabiat kita tu sangat tinggi lah sebenarnya, sebab kita dah mula spark rasa-rasa marah, rasa-rasa tak suka kepada orang ni. Jadi itu antara satu perkara yang bahaya lah. Sebab tu antara inisiatif kerajaan waktu tu ialah untuk pastikan tidak ada ketegangan kaum, tidak ada ketegangan antara sesama individu. Ini sangat penting. Semput pula. Okey. Tu je. Terima kasih. Okay. Baik. Tu sebenarnya letihan bila bercakap macam ni kan, sebab dia sebenarnya satu benda yang sangat-sangat baru dan sangat-sangat berat untuk kita terima. Dan to be honest, saya rasa macam memenatkan lah, sebab saya sepanjang, personally lah, saya sepanjang 7 minggu PKP ni dijalankan, saya tak pernah sekali pun keluar rumah. Jadi memang penat lah, memang penat dan menyesakkan, dan benda tu saya bersetuju dengan Wafi bagaimana dia bunuh dan menghakis sifat-sifat manusiawi kita. Tapi nasib baiklah dekat rumah saya ada 8-9 orang kan. Dia Wafi? Nak tambah sikit, saya sepanjang PKP ni tak tahulah Faiz, mungkin Faiz keluar beli barang ke kan. Macam saya, barang-barang husband belikan, saya masak je lah kat rumah. Cuma saya pernah sekali keluar untuk urusan kerja dan saya tak pernah se-anxious itu keluar. Dalam keadaan saya anxious, kereta saya anxious, orang sekalian saya anxious, abang polis saya anxious, bos saya pun saya macam nak kena masuk rumah ni, nak sanitize dulu tak? Nak kena jarak dulu tak? So kita rasa anxious ni satu perasaan yang sebenarnya boleh spark kepada benda-benda lain lah. So personal experience sebenarnya mendebarkan bila kita tiba-tiba kena keluar rumah setelah masa tu 20 hari ke 20 hari dah rasanya berkurung dalam rumah, tak keluar langsung. Jadi anxious lah kat situ. Betul, saya bersetuju. Bila Wafi cakap pasal keluar untuk tujuan bekerja tu, saya baru teringat. Saya memang pernah sekali je lah keluar tapi saya merentas negeri untuk pergi ke meeting dekat company lah, dan ada beberapa hal berkaitan kerja saya nak kena selesaikan. Dan saya sangat-sangat bersetuju tentang bagaimana dia memberi impak kepada kita punya anxious level lah. Dan saya tak pastilah bagaimana kalau nanti selepas PKP ni diangkat, bagaimana dia memberi impak kepada social anxious, atau ada tak wujud social anxiety, Faiz? Dia tak semudah itulah untuk kita relate dia, sebab anxiety ni wujud dalam banyak faktor lah. Tapi yang paling pesan yang paling besar dalam PKP ni adalah apa dia panggil emotional prison tu, penjara emosi tu. Orang tak boleh nak cakap dengan orang lain, orang tak boleh nak berinteraksi dengan orang lain, dan di sini juga yang mendatangkan kepada kita mengembalikan kepada kita memikirkan betapa pentingnya kita berinteraksi secara face to face tu, macam yang Wafi cakap tadi tu. Sebab pentingnya, walaupun kita ada Zoom, kita ada Google Meet, Google Hangout ke apa benda, kita ada semua apa sebenarnya platform untuk bercakap tu, tapi kita gagal, kita tetap rindukan vibe, kita tetap rindukan suasana, kita tetap rindukan eye contact, kita tetap rindukan perasaan kita bila kita boleh bercakap daripada depan tu. Dan itu yang menyebabkan memang saya sangat mengharapkan ada kajian daripada mana-mana universiti ke institut ke yang kaji bagaimanakah status ataupun bagaimanakah perbezaan kita katakan emosi semua rakyat apabila diperintahkan untuk duduk di rumah ni. Sebab faktor-faktor yang sangat banyak telah pun menyebabkan kita terpaksa mencari sebab, kita terpaksa menghapuskan semua solusi-solusi yang selama ini bersifat eksternal. So external solution tu become internal solution. It's not easy lah untuk kita ubah budaya itu. Orang dulu keluar pergi jumpa dengan orang untuk cerita masalah ke apa semua kan, ada seminggu sekali ke 2 bulan, sebulan sekali ke berjumpa dengan orang, ataupun aktiviti-aktiviti yang bersifat leisure apa semua. Kita kena hapuskan semua benda tu, kita kena balik duduk rumah. Dan bukan senang, terutama sekali student, terutama sekali yang single, yang tak ramai duduk di rumah. Dan nak kata anxiety, dia tak sampai kepada satu level yang sehingga sindrom anxiety tu ada. Saya tak rasa sampai itu, tapi ada faktor yang lebih teruk daripada itu. Itu faktor penjara emosi itu. Dan kerisauan yang paling tepat yang saya rasa ramai orang suarakan benda ni adalah apabila PKP ni dilonggarkan, kerisauannya adalah bukan anxiety tu tau, tapi lebih kepada kejutan. Sebenarnya kejutan untuk keluar setelah kita berkurung.
kejutan nak pergi kedai, nak pergi beli makan, nak pergi market. Kejutan itu ada kesan dia, di mana kejutan, kerana kejutan lah akhirnya coronavirus ni jadi pandemik kan, kerana orang dia tak peduli, kerana panik buying apa semua, akhirnya itu yang jadi. Jadi kejutan ni kalau tak dikendurkan dengan cara yang baik, ia akan menghasilkan satu konsekuen yang juga sangat tak baik lah. Kita tak tahu sebab di beberapa negara misalnya walaupun dah seminggu berhenti, tak ada langsung kes, kosong kematian, kosong kes baru, tapi buka balik tiba-tiba drop, tiba-tiba naik balik. Nombor yang akhirnya nampak tenang menenangkan tadi tiba-tiba menggila semula. Itu yang paling bahaya dan yang kita doakan itu tak berlaku lah. Cuma mungkin perkara yang perlu kita sama-sama atasi semua rakyat Malaysia, saya dan semua orang adalah mengawal kejutan, mengawal keteringginan untuk keluar dan untuk meneruskan hari-hari yang sama sebelum ini. Mencipta rutin, keluar. Paling-paling kurang kadang-kadang macam isteri saya, dia nak kadang-kadang dia tak pergi beli barang kan. Benda kecil je dia nak pakai kasut, nak pegang handbag kan. Memang macam tu je kata. Itu pun benda yang paling dirindukan. Nak katanya betapa kita ni sangat teringin untuk melakukan rutin-rutin itu. Dan apabila dilonggarkan ini, keinginan itu harus diurus dengan baik. Tak boleh disembronokan, tak boleh dibiarkan. Maksudnya aku nak keluar hari ni, aku nak pergi kedai ni, nak pergi sini. Tak boleh. Kita terpaksa menguruskan semula apa yang kita rasa nak itu, keinginan kita itu dia harus diuruskan dengan baik. Mungkin itu sekadar tambahan dari saya. Baik. Kita ni cakap ni macam tontonan tu beribu. Itu tu. Hebat. Hebat. Power juga. Baik. Bila kita cakap pasal kita semua dah apa orang kata dah go through lah betapa susahnya new norm yang kita hadapi sekarang kan, sebab dia adalah satu perkara yang kita tak pernah hadap selama 63 tahun Malaysia merdeka. Kita tak pernah berhadapan dengan satu perkara yang apa orang kata kena duduk dalam rumah kan. Selama ni kita cakap okay freedom. Sekarang tiba-tiba kau duduk dalam rumah, terkincit dah juga sikit kan. Jadi macam mana, sebab benda ni dah jadi norma baru kepada masyarakat kita. Jadi soalan ni kepada Wafi lah, macam mana, adakah norma ini akan kekal relevan selepas PKP atau macam mana? Atau dia slow-slow akan beransur pulih dan akhirnya kita akan balik kepada norma lama kita? Susah juga untuk cakap selagi mana kita, macam Pak A cakap tadi, Bill Gates kata tahun depan paling awal pun kita boleh dapat. Selagi kita tak dapat apa kita panggil antivirus antivirus tu, selagi itulah vaksin. Sorry, antivirus pula. Antivirus tu yang dekat dalam laptop tu. Laptop. Malware. Nampak? Okay, selagi kita tak dapat vaksin ni, selagi itulah kita susah untuk mendapatkan kehidupan kita yang lama tu. Sebab apa tu kita panggil mortality rate untuk COVID-19 ni sangat tinggi. Dia sangat cepat berjangkit kan. Mungkinlah dia tak macam denggi, maksudnya dia tak membunuh selaju denggi ataupun sekuat denggi, tapi mortality dia tinggi, mortality rate dia tinggi. Maksudnya kita senang kena. Jadi kalau kita pulang, kalau dalam keadaan sekarang ni kita nampak sukar untuk kita pulang kepada kehidupan kita yang lama selagi vaksin tak ada. Sebab vaksin tu yang akan membantu kita untuk menghadapi ataupun berlawan dengan mortality rate yang laju tu dan crowd yang banyak ni lah. Jadi susah untuk kita predict sekarang ni. Cuma yang boleh saya katakan sebenarnya most of Malaysian nak generalize pun susah juga. Mungkin ada separuh daripada rakyat Malaysia yang rasa tak ada masalah, boleh adapt dengan PKP ataupun separuh PKP ni ke kan, work from home, it's not a problem for them, ataupun tak keluar bertemu orang, it's not a problem, it's not a huge problem untuk diorang, mungkin diorang boleh cope. Tapi itu adalah untuk mereka yang berada dalam status kewangan yang stabil. Okay? Untuk mereka yang status kewangan dia stabil, okey lah, dia boleh adapt lah sebab semua benda kita boleh buat lah setakat ini dengan duit. Tapi untuk mereka yang tak ada status kewangan,
yang stabil, yang lemah, yang pendapatan sehari-harian, yang terganggu pekerjaan mereka bila COVID ni berlaku kan. Jadi mereka ni antara orang yang susah sebenarnya nak adapt. Mereka macam ditelan mati mak, di luar mati bapa. Jadi kau kena kemam je lah. It's supposed to be a lawak tapi tak apalah. Okay. Ditelan mati mak, di luar mati bapa. Okay. Apa dia? Saya gelak. Okay, ditelan mati mak, di luar mati bapa sebab kalau dia keluar bekerja, dia akan terdedah kepada risiko yang besar. Kalau dia tak keluar bekerja, dia akan tak dapat makan lah senangnya. Jadi untuk mereka ni macam kita dah nampak 1-2 hari ni ada lelaki yang bunuh diri lepas tikam ibu dengan isteri dia. Antara sebab kenapa tikam tu isteri dia cakap sebab faktor kewangan ataupun faktor ekonomi. Jadi kita nampak untuk adapt dalam situasi PKP ni bukanlah satu perkara yang mudah. Dan macam saya kata ke awal tadi, selagi macam Faiz cakap, selagi tak dapat vaksin, tak dapat jaminan, kita susah untuk pulang kepada kehidupan lama kita. Jadi nak tak nak kita terpaksa adapt. Dan bila kita cakap terpaksa adapt, kita pecah kepada dua. Orang yang boleh adapt dengan orang yang tak boleh adapt. Dan fokus memang perlu diberikan 100% kepada golongan yang tak boleh adapt ni. Tak boleh adapt ni macam mana? Dia tak boleh keluar bekerja, jadi apa alternatif yang pemerintah perlu tawarkan kepada dia? Adakah dengan merisikokan mereka pergi bekerja? I don't think so, because it will affect orang lain juga. Kalau mereka keluar bekerja, kalaulah mereka tu positif, na'udzubillah min zalik, bertemu dengan orang ke apa, jadi kita akan masih lagi mengalami pandemik ni akan berterusan lah. Tapi alternatif yang mungkin kerajaan boleh berikan ialah mengutamakan bantuan kepada mereka. I don't know lah macam mana cara sebab saya bukan kerajaan, jadi mungkin pemerintah yang harus fikirkan. Tapi keutamaan ni diberikan kepada orang sebegini. Memang currently diberikan lah. Cuma keutamaan macam especially pada penduduk yang menetap di bandar. Miskin bandar ialah miskin yang lebih miskin daripada orang kampung. Orang kampung semiskin-miskin kita ada tanah. At least kita boleh cucuk tanam kan. Okey lah cucuk tanam ubi sikit-sikit, cucuk tanam boleh stick burung, makan, burung pusuh ke, burung apa-apa pun kita boleh makan. Lepas tu boleh kejar ayam, okey lah, boleh tangkap ikan. Tapi kalau orang-orang di bandar, orang-orang yang duduk di PPRT, sungai mana dia nak tangkap ikan? Sungai pun sampah. Tangkap sampah lah maksudnya, bukan tangkap ikan, faham tak? So orang-orang yang kritikal ialah orang-orang yang miskin di bandar ni. Miskin bandar ni sangat kritikal dan inilah antara orang yang okay, just imagine orang kampung, dia duduk kampung tapi rumah dia bukannya rumah flat, rumah orang kampung kan terbuka kan, ada laman sendiri. Dia boleh keluar, dia boleh merehatkan fikiran. Ada dusun. Dia boleh lagi ada dusun, dia boleh communicate dengan pokok ke communicate dengan orang-orang yang sekeliling rumah dia. Kalau di bandar, kita tak kenal berjiran kita siapa. Jadi macam mana kita nak communicate dan melepaskan emosi yang berat di pundak bahu kita ini? Susah tuan-tuan. Okay, jadi fokus kerajaan perlu bagi ialah kepada orang miskin bandar. Bagaimana nak menanggapi mereka yang ditelan mati mak di luar mati bapak ni. Keluar pergi bekerja risiko, tak keluar pergi bekerja tak dapat bagi makan dekat diri sendiri dan anak-anak. Jadi itu satu persoalan yang saya rasa kita kena tinggalkan kepada kerajaan kita kali ni lah. Macam sebenarnya soalan tu dah pun dijawab oleh Perdana Menteri kita dalam sesi press conference yang lepas. Dia telah pun mengangkat orang kata PKP B kan. B ni apa tadi? Bersyarat bersyarat ke bersyarat? Bersyarat, bersepadu tu terminal. Terminal kan. Saya saja nak yang penting bukan anti-vaksin. Syarat ni kita berharap agar tidak ada kejutan budaya seperti yang dikatakan oleh Faiz lah. Kejutan tu confirm akan ada tapi kita harap slowly orang boleh adapt lah. Uruskan ya. Okay, baik. Dan kita dah pun berada di penghujung rancangan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita ada ratusan viewers kita di luar sana. Terima kasih kepada viewers yang join dekat Zoom dan juga dekat ada soalan? Soalan pertama, melihatkan kepada keadaan sekarang, banyak situasi berbeza antara rakyat. Ada yang mempunyai masalah ekonomi yang teruk sehingga tiada makanan, jadi antara
masalah ekonomi mana yang patut lebih diutamakan antara antara dijangkiti virus COVID dengan masalah ekonomi, mana yang lebih patut diutamakan? Okey, 2 minit ringkas kedua-dua panelis kita. Kita mula dengan Faiz dulu. Okey, dia bergantung. Pertama sekali, kedua-duanya harus dibendung serentak. Memanglah akan ada isu yang mana lebih utama lah. Ada pandangan yang mengatakan kita harus settlekan dulu masalah COVID. Masalahnya, nak beritahu sebab ada satu dokumentari yang sangat menarik yang telah dikeluarkan oleh Netflix, baru je keluar. Satu dokumentari tu, di bawah satu dokumentari nama dia Explain, dan dia ada tajuk khas coronavirus. So dia ceritakan masalahnya saintis walaupun sekarang ni orang tengah buat satu vaksin dengan jutaan formula dadah dan sebagainya, masih lagi tak mampu nak cari yang sesuai. Yang ada hanyalah sekadar imunisasi lah, yang mana kita harapkan orang-orang lebih ramai yang sembuh, jadi mereka ni automatik ada badan mereka imun dan mereka akan menyebabkan sebaran itu akan terbendung lah. Itu hanya sekadar harapan yang ada. Saintis sampaikan berkata kita masih lagi tidak melihat bagaimana ini akan jadi, bagaimana penghujung kepada episod kali ini. Jadi kalau kita nak bergantung kepada dapatan itu, memang kita tak akan bergerak ke mana-mana lah. Dalam masa yang sama, kita perlu faham negara perlu jalankan sektor ekonomi. PM pun dah beritahu berapa bilion satu hari kita loss hanya kerana GDP kita pun sedang dalam keadaan yang sangat teruk. Dan kita perlu untuk meneruskan sektor-sektor ekonomi supaya dia dapat roll apa semua. Jadi kedua-duanya harus diambil kira. Dan jadi cuma kita sebagai rakyat, kita jangan cepat untuk ambil mana-mana side secara ekstrim. Contohnya, kita tak nak ekonomi, kita biarlah negara ni jadi apa-apa yang penting semua orang sihat. Kalau kita tak nak ekonomi, macam mana kita nak fund kita punya kesihatan, macam mana kita nak fund education kita, macam mana kita nak fund kita punya lifestyle kita. Ada banyak problem yang kita rasa macam kita nak selesaikan masalah kesihatan ni, kita nak biar tunggu sampai COVID-19 ni mati, kiamat apa semua. Tapi dalam masa yang sama, ini memerlukan dana lah, memerlukan duit apa semua. Gaji nyawa awam, gaji nurse, gaji doktor, semua tu memerlukan rolling yang baik. Jadi satu pihak kata apa yang dibuat ni bagus. Kita biar je COVID apa semua ni, kita buka ekonomi. Sebab apa? Satu pihak ni berkata tak boleh juga, sebab akhirnya kita jadi macam bermudah cara, kita macam tak ambil peduli sangat, tak serius dengan tindakan daripada kita sendiri. Contohnya kedai makan, tentu nak sangat buka ni kita perlukan income. Jadi jangan sampai ekstrim sampai kita lupa bahawa kita ada SOP apa semua ni. Dan kita juga harus ingat orang bawah pun perlukan income dan kita harus terus memberikan mereka income lah. So dalam isu ni saya fikir kita jangan tanya soalan yang bersifat polarisasi begitu, sebab ia akan membuatkan kita dipisahkan secara ekstrim begitu yang menyebabkan bergaduh satu sama lain. Sedangkan kita boleh duduk dan kita boleh cuba cari cara untuk kita imbangkan kedua-duanya supaya kita tak hilang negara, kita tak rugi negara dan sama kita juga taklah mati ataupun taklah sakit. Dua-dua ini harus dibicarakan dengan cermat dan matang lah. Itu pandangan saya. Boleh katakan bergantung lah kan pada apa aku nak cakap ni, dah lost point. Tapi sebenarnya kita nak bawa kepada satu point yang lain lah, kepada Wafi bila cakap pasal kita tak perlu nak menangkan salah satu antara sektor kesihatan ataupun sektor ekonomi. Kita boleh katakan sepatutnya kerajaan mungkin boleh buka sedikit demi sedikit lah sektor tertentu kan, bukannya terus sekali mengejut hampir semua dibuka kan. Jadi itu akan memberikan satu lambakan orang keluar secara mass kan. Okay. Jadi soalan ni kepada Wafi pula lah. Macam mana adakah kalau melalui e-ekonomi, sebab kita sekarang kita bercakap tentang dunia maya kan, kita ada akses kepada internet dan sebagainya. Adakah e-ekonomi ni mampu untuk membantu menjana pendapatan negara somehow? Susah juga sebenarnya. Saya bukanlah orang yang menjual ataupun ada experience dengan penjualan di bahagian e-business, e-commerce ni, e-ekonomi ni, tapi saya ialah pengguna. Saya ialah orang yang buat
online order, saya menerima abang-abang Grab untuk hantar buah kepada saya kan, hantar seafood macam gitu. Sedap juga tu. Sebagai pembeli. Saya cuma pembeli. Tapi setakat yang ini simple math lah. Simple math daripada orang yang tak pernah involve dengan apa-apa bisnes ataupun soal ekonomi secara direct ni, saya kira ekonomi masih lagi boleh berjalan. Cuma ia tidaklah semasif ataupun sebesar kalau kita boleh berhadapan, kita boleh keluar macam dulu. Sebab kali ni kita terhad macam mana kita nak sembang tentang stok kan. Bukannya kita boleh, penjual boleh dapat stok secara serta-merta, secara cepat sebab delivery pun akan berlaku dalam keadaan yang agak lambat berbanding sebelum ni. Jadi mungkin ada kekangan dekat situ. In fact, contohlah kalau kita beli buah kan, kita beli daripada satu seller. Kita beli, seller tu okey, kita pun okey, tapi yang start tu dekat courier tu dan bukan salah mereka pun, maksudnya macam dah nak buat macam mana kan. Jadi bila jadi macam ni, kita mungkin takkan lagi dah order buah daripada online sebab kita tahu tak boleh order buah dah daripada online. Nanti PKP punya tempoh ni, SOP PKP akan melambatkan sampaian buah tu kepada kita. Jadi macam dari situ kita boleh tahu, lepas ni susahlah sikit nak beli ataupun jual buah. Jadi ekonomi untuk buah ni terhad sikit, buah, sayur kan. Jadi dia tidaklah semasif dulu. Dan saya sebenarnya tertarik dengan soalan Hanis pada Faiz tadi. Bila kita kata tentang nak utamakan PKP ke nak utamakan ekonomi kan. Saya cuma terfikirlah antara salah satu garis panduan ataupun kita panggil apa yang istilah dia saya tak ingat, tapi ini kalau kita bukan SOP ini perbincangan ataupun antara salah satu perkara yang garisan yang diletakkan dalam kita mendalami disiplin fiqh aulawiyat kan, dalam kita nak menerbitkan hukum, istinbat hukum, ialah kita mengutamakan perkara yang jelas, maksudnya kita tahu benda tu berlaku berbanding perkara yang kita tak jelas. Okey, contohlah. Istinbat. Bila kita nak istinbat, itu antara salah satu key ataupun kita punya kunci untuk kita tengok perkara tu confirm berlaku ke ataupun tak confirm berlaku. Okey, contoh macam ni bila kita cakap pasal ekonomi dengan PKP. Kalau kita tak keluar, for sure, kalau kita tak teruskan ekonomi kita, for sure negara kita slowly ataupun dia akan lumpuh lah sedikit demi sedikit sebab tak ada rolling tu, tak berlaku. Itu satu perkara yang sangat pasti. Dan kalau pula kita keluar, kita pun tak pasti adakah kita ini akan dijangkiti COVID ataupun tidak. Sebab kita kan tak tahu kan orang lain ada COVID ke tidak. Jadi nampak tak ada satu perkara yang pasti, iaitu ekonomi takkan berjalan dan COVID ni kita tak tahu ni dia akan infect kita ke tidak. Bila kita tak tahu, it doesn't mean kita ignore. Sebelum aku kecam, dia cakap benda ni. It doesn't mean kita ignore. Tapi kita terpaksa mengukur ataupun menimbang mana satu yang pasti. Okay? Jadi satu benda yang pasti, contohlah seorang orang yang bekerja sebelum ni sebagai pembasuh pinggan. Jadi restoran dia tutup ataupun sebelum ni dia kerja sebagai pembasuh pinggan. Restoran dia tutup. Dia tidak beroperasi secara yang memerlukan pinggan. Jadi mereka ni cuma delivery kan. Jadi tenaga kerja tu dibuang. Dia ni dah tak ada kerja dah ni. Dia dah tak ada kerja. Dan it came to a situation yang dia sampai dah tak ada apa-apa lagi untuk makan dan dia terpaksa keluar ataupun dia terpaksa cari rezeki lah, merisikokan diri dia. Dalam prinsip mengutamakan perkara yang utama ni ialah dia mengutamakan keadaan nyawa dia tu. Okey, keadaan dia. Kalau dia dah sampai tahap nak mampus sampai tahap macam gitu, dia kena keluar lah. Dia kena keluar dan dia kena survive untuk diri dia. Sebab itu yang paling pasti. Dia tak makan dan dia akan mati, itu perkara yang paling pasti. COVID tu belum pasti lagi. Okey, mungkin atas dasar inilah kerajaan berbincang sesama kabinet kan, menimbang kira mana sektor yang paling crucial untuk dikeluarkan, untuk digerakkan supaya ekonomi terus berjalan, negara boleh terus ditadbir. Ini yang penting dan mungkin ini menjadi tunjak perkara yang utama dengan perkara yang perkara yang confirm dengan perkara yang belum sepenuhnya confirm. Ini antara garis panduan bila kita nak istinbat hukum lah. Jadi saya rasa dah selesai dah kot kita punya kali ni betul-betul selesai. Kali ni kita
Kita tengok dekat soalan-soalan dekat online pun dah habis ditanya. Jadi kita boleh katakan secara konklusifnya kewujudan norma baru kepada masyarakat Malaysia khususnya hari ini adalah satu perkara yang kita mesti adjust. Nak tak nak kita kena adjust diri kita. Kita kena adapt untuk terima bahawasanya kalau dulu kita ada kedai fizikal, sekarang kita kena pergi kepada kedai online. Kalau dulu kita ada bazar fizikal, sekarang kita kena pergi kepada e-bazar. Jadi seperti kalau macam contoh dekat negeri Selangor sendiri, kita ada satu inisiatif kerajaan negeri dengan kerjasama Shopee. Nampak? Dan kerjasama Shopee telah pun mewujudkan satu platform e-bazar yang mana sesiapa usahawan, tak kira lah public ke sesiapa saja, Selangor ke tak Selangor ke, boleh join untuk jadi usahawan online dan daftar secara percuma. Dan kepada sesiapa nak jadi pembeli setia seperti saya dan juga Aina Wafi dan mana bolehlah orang kata kerajaan negeri telah pun memperuntukkan 1 juta voucher dalam bentuk voucher kedai, promosi diskaun dan juga penghantaran percuma. Jadi so pakat-pakat join, jangan lepas peluang dah 1 juta kan, kita mungkin boleh bantu generate ekonomi kerajaan dan juga kerajaan lah khususnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua panelis kita pada hari ini yang telah pun spend hampir ataupun lebih sejam, dan kepada semua publik yang kita katakan ribu-ribu ni yang telah join kelas. Ada apa-apa kata ucap akhir ke nak disampaikan? Tak ada, terima kasih sebab sudi jemput kita. Mungkin kita perluaskan lagi tajuk lepas ni, seronok juga bincang macam ni, tak ramai orang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Wafi? Tak ada apa, cuma pesanan je lah. 4 hari bulan Mei ni kita mungkin boleh keluar untuk urusan kita, tetapi untuk mereka yang tak ada urusan pun janganlah kita mengambil kesempatan. Jadi kita stay kat rumah, duduk diam-diam. Kalau kerja kita boleh settle online, buat kerja online je lah, tak perlu keluar. Jangan menyibukkan lagi jalan tu, okay? Terima kasih. Jadi saya tak tahu lah macam mana, kita end je lah kot tak? Kita end je lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye. Bye. Bye.